وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
باليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار
مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور
وسر الأسرار وترياقي. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. FUSMOVE Childcare Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita lewat sedikit dalam 3-4 minit tuan-tuan dan puan ya, oleh kerana ada masalah sedikit teknikal. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, tetamu kita pada malam ini yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Kamal Syahri Kardawi, tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah malam ini beliau sungguh-sungguh tuan-tuan menunjukkan satu komitmen yang sangat hebat. Dah demam seminggu tuan-tuan dan puan, tak sihat seminggu, tetapi malam ini masih berupaya, masih menguatkan diri untuk bertemu dengan tuan-tuan dan perempuan. Dan kita lihat di kaca, di skrin telefon, di skrin TV dan di skrin laptop tuan-tuan dan puan sekarang ni, kita tengok beliau bersama-sama dengan kita dalam keadaan nampaknya masih kurang sihat, ada batuk-batuk sikit, dah seminggu dah demamnya, seminggu dah tak sihatnya. Tapi malam ini masih bersama dengan kita. Satu penghormatan yang saya rasa diberikan kepada tuan-tuan, satu penghormatan diberikan kepada saya. Yang pentingnya tuan-tuan, inilah satu ibadah yang kita nak cerita. Tajuk kita tuan-tuan ialah cuai mengerjakan ibadah. Cuai mengerjakan ibadah. Tuan-tuan bayang, saya nak sebut apa yang berlaku kepada Ustaz Kamal Syahri. Tuan-tuan dan puan, sakit. Dah seminggu. Makan ubat. Baru sekejap makan ubat dan memberitahu saya dah makan ubat ni mungkin ada sedikit kekuatan untuk bertemu dengan tuan-tuan. Tapi dia tak tahu sampai waktu bila, sampai masa bila, berapa lama dia tahan bersama dengan kita. Sebab kita bersiaran satu jam. Kalau misalnya ditakdirkan beliau tak mampu, insya-Allah beliau akan mengundurkan diri. Kita sambung sajalah setakat mana yang ditinggalkan oleh beliau. Tapi apapun tuan-tuan puan, saya menghormati, tuan-tuan menghormatinya. Inilah dia tuan-tuan, contoh insan-insan muslim. Inilah contoh insan-insan perjuangan. Inilah contoh-contoh insan-insan yang insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dikategorikan hamba Allah yang disayangi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengambil ibadah. Malam ini ibadah tuan-tuan. Memberi ilmu adalah ibadah, mendengar ilmu adalah ibadah, menuntun majlis ilmu adalah ibadah, berada dalam taman syurga ini adalah ibadah, dan
beliau menyumbang kepada peribadahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah tanda ubudiyah yang paling tinggi yang dicurahkan untuk menggambarkan kasih sayang cinta kita kepada Allah dan memuliakan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahniah kepada ustaz dan tahniah kepada para penonton yang dapat mengikuti kita. Tuan-tuan bersabarlah. Tuan-tuan, kalau orang macam Ustaz Kamal Syahri yang tidak sihat, dah seminggu demam, mampu berada di hadapan tuan-tuan, mampu duduk di sana dan mampu berfikir, mampu menjawab soalan-soalan yang akan disampaikan kepada dia, apa hal kita, tuan-tuan dan puan? Inilah komitmen kita kepada agama. Inilah komitmen kita kepada Islam. Inilah komitmen kita kepada kehidupan dunia. Dunia mazratul akhirah. Dunia ini ada ladang untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tidak melengah masa, tuan-tuan dan puan, insya-Allah Ustaz Kamal Syahri Al-Qardawi, tuan-tuan dan puan, pernah bersama dengan kita. Saya dah kenal beliau ni masuk puluh tahun lah, tuan-tuan. Walaupun dia jauh lebih muda daripada saya, tuan-tuan dan puan, tapi alhamdulillah sama-sama dalam perjuangan dan terus dalam perjuangan, insya-Allah, perjuangan menegakkan agama Allah di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi inilah insan pilihan, dan dari beberapa tempat, tuan-tuan dan puan, dia jatuh bangunnya, tuan-tuan dan puan, sakitnya dan sebagainya, bukan sakit begini saja, banyak sakit-sakit lagi, tuan-tuan, tapi masih berupaya. Dan sekarang ni sedang mengetuai operasi, tuan-tuan, untuk pondok untuk memberikan khidmat kepada mereka yang berumur, kepada yang muda, kepada kanak-kanak dan sebagainya di Temerloh di sana, tuan-tuan. Mungkin nanti dalam masa penerangan tu dia akan menerangkan apa yang sedang dilakukan. Mungkin memerlukan sedikit sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk memulakan, Ustaz, macam mana kita nak mukadimahkan tajuk kita, Ustaz? Cuai mengerjakan ibadah. Ustaz boleh mukadimahkan dalam 3-4 minit macam tu. Lepas itu kita akan teruskan program ini menurut mukadimah yang Ustaz akan berikan. Sila, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala, amma ba'd. Yang bahagia Fadilatul Hasan Ali, seterusnya sidang penonton, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Namanya alhamdulillah, banyak-banyak syukur kepada Allah Taala. Malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan untuk tetap kita dapat bersama, suatu waktu yang saya tunggu. Jadi rasa rugi pula kalau tak dapat bersiaran dengan Datuk. Jadi walaupun dengan kesihatan yang agak tidak seperti biasa, saya akan cuba juga untuk berkongsi sedikit menyentuh tentang tajuk yang sedang kita bahaskan, iaitulah cuai dalam melakukan ibadah. Dalam menguraikan tajuk ini, dua perkara yang saya nak sebut. Yang pertama iaitu apa itu ibadah. Ramai di kalangan kita yang meletakkan ibadah itu sembahyang, puasa, zakat, haji, ataupun lebih dikenal dengan ibadah. Sedangkan ibadah yang sebenarnya ialah merupakan segala perilaku kita, percakapan kita, tindakan kita, duduk bangun kita, dengaran kita, penglihatan kita, semuanya itu adalah merupakan sesuatu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana difirmankan oleh Allah Taala dalam surah Az-Zariyat yang selalu tutup guru kita baca. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku menciptakan kamu, kata Allah, melainkan untuk beribadat, menta'abudkan diri kepada Allah. Maka tujuan Allah ciptakan kita ialah untuk ibadat. Maka kalau kita menyatakan bahawa ibadat itu hanya sembahyang yang sekitar hanya dalam 1/2 jam sehari, puasa yang hanya sebulan dalam setahun, haji dalam seumur hidup sekali, zakat setahun sekali, bermakna kecil sangat konsep ibadah yang kita faham. Tetapi yang sepatutnya kita faham, ibadah itu adalah segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Daripada celek mata sampailah kita tidur mata, semua yang kita lakukan itu wajib untuk kita jadikan ibadah sebagai memenuhi tuntutan kepada matlamat penciptaan Allah Ta'ala kepada manusia. Itu satu. Yang keduanya, bila menyentuh tentang cuai, saya ingin pecahkan cuai itu dalam dua perkara. Yang pertama, iaitulah cuai dengan tidak daripada melaksanakan perintah Allah. Itu cuai satu. Yang kedua, cuai ketika sedang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akan kisarkan perbincangan kita dalam dua keadaan ini, iaitulah cuai dengan meninggalkan perintah Allah, yang kedua cuai ketika melaksanakan perintah Allah. Itu sebagai mukadimah, Datuk. Sila. Allah Alam. Masya Allah, tuan-tuan. Dia dah buka Al-Fadhil yang berbahagia, Ustaz Kamal Syahri Al-Qardawi sudah membuka gelanggangnya, tuan-tuan dan puan. Yang pertama sekali, harus diingat, harus dipaham, konsep ibadah kita berbeza dengan agama yang lain. Agama yang lain, tuan-tuan, kalau bersembahyang mestilah di church misalnya. Agama yang lain mesti bersembahyang di sinagog misalnya. Tetapi kita boleh bersembahyang di mana-mana, tuan-tuan dan puan. Di ladang boleh sembahyang, di tepi pantai boleh bersembahyang, masa mengisi minyak di stesen minyak boleh sembahyang, di tepi jalan boleh sembahyang, di padang pasir boleh sembahyang, di padang rumput boleh sembahyang, di padang golf boleh sembahyang, di padang tenis boleh sembahyang. Tuan-tuan, kalau betul-betul nak sembahyang, masa kita bowling, dekat tempat bowling itu pun boleh sembahyang. Tak ada masalah. Itulah Islam. Tak ada perkara yang kita lakukan di luar daripada gelanggang ibadah. Tak ada, tuan-tuan. Seluruhnya. Sebab itu kehidupan kita daripada pagi sampai celik matahari sampai tidur, seluruhnya mesti diibadah, kata tuan-tuan. Inilah yang kita nak bincang. Dan sebab itu konsep ibadah begitu luas, tuan-tuan. Ibadah yang khususiyah tadi, yang kita faham selama ini, itulah ibadah. Satu lagi, ibadah yang mencakup seluruh kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu agama Islam itu dengan sepenuh-penuhnya, seluruhnya, tuan-tuan. Ustaz, ialah kita boleh sebut tadi, tuan-tuan, Ustaz katakan bahawa tujuan kita dilahirkan ke dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dalam konteks mengabdikan diri ini, Ustaz, setakat mana agaknya, setakat ini sistem kita, Ustaz. Sistem kita sekolah ada namanya kindergarten. Lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah. Anak-anak kita yang dah menjalani sistem ini sampai ke universiti. Berapa orang yang agaknya faham konsep ibadah? Kalau kita pergi ke tepi jalan raya, tahan mana-mana budak-budak. Orang tua-tua, orang tua yang macam saya pun, mari kita tanya satu soalan. Pada pandangan Pak Cik, apa arti ibadah mengikut kehendak Islam? Saya tak tahulah berapa orang yang boleh menjawab, berapa orang yang tidak boleh menjawab. Tapi dalam pemikiran saya, majoriti tak boleh menjawab, tuan-tuan dan puan. Jadi macam mana, Ustaz? Sistem kita ni macam mana? Lahir tak manusia yang faham arti ibadah dan melaksanakan ibadah macam Ustaz kata tadi? Ada dua segi. Yang pertama tadi ialah melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, melaksanakan semasa melaksanakan itu, adakah dia dilaksanakan mengikut lunas-lunas ibadah atau tidak mengikut lunas ibadah? Sila, Ustaz. Ya, terima kasih. Sebagaimana ayat yang dibaca oleh Datuk dan saya baca juga tadi, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia illa, kalau kita tengok dalam bahasa Arab, illa itu merupakan suatu perkara yang tidak ada lain, melainkan itulah semata tujuan. Tetapi hari ini kita lihat kegagalan sebahagian besar umat Islam, atau utamanya dari kalangan masyarakat kita sendiri dalam memahami apa itu ibadah. Saya bersetuju dengan pernyataan Datuk tadi, kemungkinan ramai di kalangan kita yang tak boleh menjawab bila ditanya apa itu ibadah. Bagi mereka ibadah itu semayang, puasa, zakat, yang sedangkan itu disebut sebagai ibadah khususnya. Sedangkan keseluruhan hidup kita, dibaca ayat tadi oleh Datuk, menunjukkan bahawa perjalanan hidup kita itu ibadah. Jadi bermakna di mana silapnya? Bagaimana masyarakat tak boleh memahami? Yang pertamanya, kerana sejak daripada awal lagi, sistem yang berjalan di sekeliling kita ini hanya menumpukan ataupun menerangkan bila sebut ibadah dalam Islam, maka dia hanya pergi kepada
ibadat-ibadat khususiyah saja. Sedangkan kehidupan kita termasuklah berpakaian, termasuklah apa yang kita buat, ialah terikat dengan pengabdian pada Allah. Apa maksud pengabdian ataupun ibadah tadi? Maksudnya ialah pengabdian itu ialah apabila kita melaksanakan apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kita. Maka sebab itu saya menyentuh tadi kecuaian. Yang pertama kita tengok cuai dalam maksud pertama, dia langsung tidak melaksanakan perintah Allah. Ini cuai. Ya. Kerana apa saya sebut cuai? Kerana dia tahu dah kenapa Allah buat dia. Allah bagi makan dia, Allah bagi hidup dia. Untuk apa? Untuk kamu beribadah pada Allah. Lalu dia meninggalkan perintah Allah dengan maksud cuai. Cuai di atas tanggungjawab dia sebagai hamba. Itu satu. Yang keduanya, ketiga sebahagian kita melaksanakan perintah Allah. Contohnya kita semayang, contohnya kita puasa. Berlaku kecuaian ketiga melaksanakan perintah Allah. Di mana kecuaian yang dikatakan berlaku ketika melaksanakan ibadah pada Allah? Yang pertama, kecuaian dari sudut niat kita. Sedangkan sesuatu perkara akan dikira oleh Allah sebagai ibadah apabila dia menepati dua ciri utama. Pertama, dia buat itu lillahi ta'ala. Yang kedua, dia buat itu ittiba'ur Rasul, ikut yang telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila menyebut tentang kecuaian ketika melaksanakan sesuatu ibadah, ternyata dia bergantung niat berkait rapat dengan niat. Yang kedua, dia melaksanakan ibadah tanpa ilmu. Walaupun dia semayang, tapi semayangnya tak ikut ittiba'ar Rasul, maka di situ kecuaian ketika melaksanakan ibadah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tu. Masya-Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cara pembentangan daripada Al-Fadhil Ustaz Kamal Syahri Qadawi, tuan-tuan, satu-satu tuan-tuan. Dalam pembentangan yang kedua tadi tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang kesilapan-kesilapan yang berlaku. Masih lagi kalau kita pergi tepi jalan mana-mana tanyakan orang, saya yakin apa dia ibadah? Jawabnya puasa, jawabnya zakat, jawabnya haji. Sebagaimana yang diterangkan kepada kita. Tapi cakupan yang lebih luas, yang besar lagi tuan-tuan. Termasuk mendirikan negara, membina umat, berjuang menegakkan Islam, jihad harta, jihad tenaga, jihad fikiran. Itu tidak termasuk dalam lingkungan yang disampaikan kepada kita sejak kecil dulu bahawa itu adalah ibadah. Tuan-tuan dan puan, kemudian dia menyebutkan tentang cuai. Apa dia cuainya? Apa dia cuai? Cuai disebut tadi tuan-tuan dan puan, kalau saya boleh tengok apa ni, cuai melaksanakan, tidak melaksanakan langsung. Ramai tuan-tuan, minta maaf, ada orang Islam yang tidak sembahyang langsung. Dalam bulan Ramadan dulu Ustaz, ada 3 pemanggil yang memanggil saya. Ustaz dia kata dia duduk rumah bapa mentua dia. Apa dia kata? Saya tidak pernah tak pernah, bukan tidak. Saya tidak pernah melihat bapa mentua, mak mentua saya solat. Saya tidak pernah melihat ipar-ipar saya solat. Tidak pernah Ustaz, bukan tidak pernah. Jadi Ustaz, Masya Allah, itu bukan cuai lagi Ustaz. Itu saya tak tahulah apa perkataan yang nak dilabelkan kepada insan-insan Muslim yang seperti ini. Nombor 2, Ustaz tadi menyebutkan tentang tanpa ilmu. Tanpa ilmu maknanya tidak ikut cara Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, ibadah akan menjadi void. Your whole act of deeds in terms of God, tuan-tuan, is going to be invalidated kalau tidak mengikut sunnah cara Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, niat kerana Allah. Yang ketiga ialah cara kita melakukan, mestilah cara Nabi Muhammad SAW. Ustaz, kalau kita pergi Ustaz punya, tuan-tuan para penonton, itu yang tengok Ustaz Kamal buat satu persatu. Yang ketiga yang saya nak sikit nak korek daripada Ustaz Kamal ialah bila kita dah bagikan pengertian, bila dah kita bagikan tentang kecuaian dan sebagainya, Ustaz Kamal dah pergi utara, selatan, timur dan barat. Sudah pergi ke Singapura, sudah pergi ke Indonesia, sudah pergi ke mana-mana pun dalam konteks mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ini.
pada dasarnya, pada pandangan umumnya, macam mana peringkat kecuaian masyarakat ni? Membimbangkan, merisaukan, atau macam mana? Atau okey ke keadaan sekarang ini? Kalau misalnya dapat buat satu rating, ini general tuan-tuan, ini bukan ada statistik, bukan ada kajian yang dibuat, tapi general observation as far as ibadah is concerned, where are our people? In which particular spot are they? Di mana? Sama ada very good, sama ada good, sama ada fair, sama ada weak, sama ada worse. Yang mana satu, Ustaz? Untuk nak jawab soalan ini, saya teringat suatu hadis Nabi SAW, yang mana Nabi menyebut di akhir zaman, tidak adalah Islam seseorang itu melainkan pada nama. Masya Allah. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa inilah kerisauan Nabi SAW. Nabi sedang hadis itu termasuk dalam hadis-hadis akhir zaman yang Nabi sebut ribuan tahun yang lalu, menggambarkan akan ada satu zaman dan menjadi kerisauan baginda bahawa umat Islam akhir zaman nanti tidak ada pada mereka Islam melainkan pada Nabi. Berdasarkan kepada hadis ini dan pengalaman kita berada dalam masyarakat, saya melihat satu kebimbangan yang amat sangat. Yakni masyarakat hari ini seolah-olah dengan sebab bukan sahaja amalan khusus yang mereka tinggalkan, tetapi peninggalan kepada ibadah umumiyah yang semakin tidak dipahami. Alhamdulillah, masih ada di kalangan kita yang risau kalau kita tak sembahyang, risau kalau ada yang tak puasa, risau kalau ada yang tak bayar zakat, betul. Risau ada orang yang tak pergi haji walaupun mampu. Tetapi hari ini ada dan orang risau bila melihat anak tidak menutup aurat. Allahu Akbar, ya Allah. Apakah kita risau melihat anak tak baca Quran? Allah. Apakah kita tak risau melihat masyarakat hari ini mendukung fahaman liberal? Allah. Apakah kita tidak merasa apa-apa bila masyarakat hari ini bersekongkol dengan kelompok yang menghina Nabi SAW? Sedangkan semuanya ini merupakan sesuatu yang berkait lapat dengan ibadah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Datuk selalu baca ayat ini. Saya selalu duduk dalam forum perdana dengan sahabat-sahabat Datuk, kebanyakan Masya Allah telah berehat untuk selama-lamanya. Sering disebut kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik ummah, kata Allah. Tapi syarat nak jadi umat terbaik apa dia? Ta'muruna bil ma'ruf. Hari ini masyarakat bukan hanya tidak menyeru kepada kebaikan, berbaliknya menentang kepada kebaikan. Hari ini masyarakat bukan hanya tidak bersifat dengan mencegah kemungkaran. Hari ini manusia hari ini diajak beramai-ramai untuk melakukan apa? Kemungkaran. Ini suatu kebimbangan yang amat sangat. Bukan hanya bimbang ramai statistik tak semayang, statistik tak puasa, statistik tak bayar zakat. Tetapi sejauh mana masyarakat melihat hari ini kebimbangan kepada penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Allah, Masya Allah, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang ketiga ni, yang tuan-tuan yang saya tanyakan soal tadi, how are going to rate, macam mana kita nak rate masyarakat, RATE, kita rate masyarakat ni. Sama ada masyarakat dengan ibadah yang kita bincangkan ini, bagus ke, sangat bagus ke, hanya so and so saja ke, so ke, atau di bawah daripada paras itu. Dan tadi disebutkan dengan kerisauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerisauan Nabi Muhammad 1400 tahun dulu, tuan-tuan. Kerisauan itu, tuan-tuan dan puan, daripada zaman jahiliyah dulu sampai sekarang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata tak ada jahiliyah sekarang ini? Jahiliyah akidah, jahiliyah syariah, jahiliyah akhlak. Tak ada? Masya Allah, tuan-tuan. Kadar orang yang menanam bayi hidup-hidup yang baru lahir, tuan-tuan, kadar dia makin meningkat.
Bayi yang separuh mati, setengahnya dah mati, jumpa di kaki surau, jumpa di tangga surau, jumpa di tong-tong sampah, jumpa di tepi jalan, jumpa di semak-semak. Tuan-tuan, macam mana tuan-tuan? Apakah kita nak mengatakan itu kita tidak risau melihat keadaan itu? Tapi tadi yang Ustaz kata, cantik Ustaz kata. Kita risau, terutamanya orang Melayu bila tak puasa. Tak semayang, tak risau Ustaz, tak puasa. Antara puasa dengan semayang, kebanyakan orang Melayu, orang minta maaf. Tuan-tuan, saya minta maaf bercakap ni, tapi ini observation saya. Puasa sangat ditekankan. Ibu-ibu dan ayah-ayah, kadang-kadang anak kita puasa umur 7 tahun dan bagi tahu sahabat-sahabat, you see my child, 7 years old, dah 8 hari puasa, tak tinggal sehari pun, bagus. Tapi kakaknya umur 27 tahun tak semayang. Mak dia kata apa? Itu tuan-tuan puan. Ini nilai yang kita beri. Apalagi kita nak cerita tentang ibadah-ibadah umumiyah. Allah tuan-tuan. Ibadah menegakkan satu masyarakat yang berpaksikan Islam. Saudara terlibat, saya terlibat. Kaki yang Allah beri kepada dia. Tuan-tuan, kebanyakan kita yang menonton ni, rumah besar, kereta besar, gaji besar, kesihatan baik, seluruhnya. Tapi ada di antara kita belum melangkahkan kaki setapak ke lagi untuk berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuannya dalam konteks ini saya nak bentuk tentang kerisauan ini. Macam mana Ustaz tentang kerisauan? Ustaz sebut tadi tentang liberalisme, materialisme, sekularisme. Inilah tuan-tuan yang kita bimbang, sangat-sangat bimbang. Dan tuan-tuan, perbincangan ini akhir-akhir ni begitu open, begitu terbuka Ustaz. Begitu terbuka. Orang menghina Nabi begitu terbuka. Menghina Allah begitu terbuka. Menghina Al-Quran begitu terbuka. Menghina Mahat Hafiz begitu terbuka. Macam mana Ustaz? Keterbukaan yang sampai begitu rupa dalam sebuah negara yang kita katakan Islam ni adalah negara Islam. Malaysia ni persekutuan agama Islam adalah agama persekutuan. Macam mana Ustaz? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, juga termasuk dalam hadis-hadis akhir zaman, yang mana Nabi kata akhir zaman nanti umat Islam ini akan meninggalkan satu persatu daripada perintah Allah. Yang pertama, manusia akan meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Dan yang terakhir akan meninggalkan sembahyang. Allah. Bagaimana Nabi mengatur keadaan ini? Pertama, yang akan ditinggalkan ialah hukum. Bila masyarakat sudah tidak lagi menghukum sesuatu perkara mengikut lunas agama, maka kemuncaknya hari ini kepada sembahyang orang akan tinggal. Datuk, saya teringat satu kes ya, minta maaf sebutlah. Bagaimana seorang guru yang disabitkan, dimasukkan ke mahkamah kerana untuk menyuruh anak tadi sembahyang asar sebelum balik rumah. Dibantah oleh seseorang, lalu akhirnya guru ini disalahkan. Dan guru ini bersalah hanya kerana nak suruh anak murid dia tadi ni sebelum pulang ke rumah sembahyang asar dulu di sekolah. Dengan andaian kalau dia balik sekolah nanti dah singgah mana-mana, akhirnya sembahyang tidak akan dilakukan. Jadi menunjukkan hari ini, kalau kita tengok hari ini ada hukum yang ditentukan tentang hukum tak puasa. Bila tak puasa ada hukum orang tak puasa. Hari ini ada tak hukum orang tak sembahyang. Sedangkan kalaulah sembahyang ini tidak penting, Nabi tidak menentukan hukum bagi anak yang tak sembahyang setelah seumur 10 tahun. Kenapa kita hanya melihat hukuman kepada tak sembahyang ini dalam konteks keluarga, tidak dilihat dalam konteks negara? Ini berpunca daripada bila masyarakat melihat, pahaman liberal melihat bahawa berlaku permisalan. Tak apa, sila. Apabila fahaman yang memisahkan antara kehidupan dengan agama, sedangkan agama itu merupakan pengabdian pada Allah yang kita tak boleh cuaikan. Baru bila masyarakat melihat bahawa ada pemisah antara kehidupan, urusan hidup dengan agama,
Hari ini orang berniaga, tuan-tuan tak tengok berniaga sebagai ibadah, lalu mereka melakukan sesuatu penipuan. Kecuaian dalam melaksanakan perintah tuntutan perniagaan. Hari ini orang berpolitik tidak melihat politik sebagai sebahagian agama. Akhirnya orang yang berpolitik yang menolakkan agama, apa jadi dengan politik hari ini? Ekonomi yang tidak dikaitkan dengan agama, apa jadi dengan sistem ekonomi? Pendidikan yang tidak dikaitkan dengan agama, bagaimana sistem pendidikan? Maka di sini Nabi dah sebut dahulu dah. Pertama yang akan hilang adalah hukum, kemuncaknya nanti mereka sudah tidak sembahyang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis akhir zaman. Akhir zaman nanti nak cari imam untuk jadi sembahyang menjadi merupakan sesuatu yang amat susah. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Ustaz, Ustaz minum sikit kot. Tuan-tuan dan puan bila sebut tentang ibadah ni, apa yang saya boleh tangkap daripada apa yang disebut oleh Ustaz Kamal Syahri Al-Qadawi tadi, tuan-tuan dan puan, ialah maknanya bukan hanya peringkat individu, tetapi di peringkat kejiranan, ibadah kejiranan. Peringkat masyarakat, ibadah masyarakat. Peringkat negeri, ibadah di peringkat negeri, pemimpin negeri. Peringkat negara, ibadah peringkat negara, pemimpin negara. Tuan-tuan dan puan, seluruhnya akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruhnya, tuan-tuan, makin tinggi ruang untuk melakukan ibadah ibadah umumiyah tadi, ruangnya begitu besar dan begitu besar. Setiap orang akan ditanya. Ustaz, kalau kita tengok 4 perkara, Ustaz, yang disebut dalam banyak hadis yang hampir serupa ni, berpuluh-puluh menyebutkan. Pertama, bagaimana umur dihabiskan. Umur pemimpin macam mana dihabiskan. Umur ketua daerah macam mana dihabiskan. Umur ketua organisasi macam mana dihabiskan. Umur bapa dan mak sebagai pemimpin keluarga macam mana dihabiskan. Umur cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, profesor-profesor macam mana dihabiskan. Yang kedua, Ustaz, disebutkan usia muda. Usia muda macam mana digunakan. Masya Allah, tuan-tuan, usia muda kita, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tulis ke belakang. Cantik tak usia muda kita dalam konteks ibadah? Cantik tak usia kita, muda kita dalam konteks akidah? Cantik tak usia muda kita dalam konteks syariah? Dan cantik tak usia muda kita dalam konteks akhlak yang selalu kita bacakan itu? Yang keempat, tuan-tuan, yang ketiga, harta. Dapat daripada mana harta itu dan dibelanjakan bagaimana? Ibadah, tuan-tuan. Dapat harta ini ibadah. Betul tak betul harta ini? 1 sen. Sama ada rasuah atau tidak rasuah, tuan-tuan dan puan. Rasuah, ada mesti 5%, ada mesti 10%. Tuan-tuan, inilah manusia-manusia yang menjahanamkan. Bukan saja organisasi, menjahanamkan umat, menjahanamkan negara dan menjahanamkan umat, tuan-tuan. Bayangkan ibadah, pertanggungjawaban ibadah di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, Ustaz, ialah ilmu yang diajarkan. Macam mana ilmu? Tuan-tuan, baru kita sebutkan dalam 2-3 malam yang lepas, tuan-tuan. Orang berilmu tetapi tidak menurunkan ilmu. Profesor-profesor yang berilmu dapat menurunkan ilmu. Orang yang belajar Islamic Studies pun tidak mampu untuk menurunkan ilmu kepada masyarakat yang dahagakan ilmu. Macam mana persoalan ibadah di kalangan mereka, Ustaz? Apa kerugian, apa hutang-hutang ini? Saya kata hutang-hutang ibadah terhadap insan, terhadap umat, terhadap makhluk, dan yang pentingnya terhadap Khalik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam konteks itu, Ustaz. Kalau kita besarkan lagi konteks ibadah ni, bukan hanya sembahyang dan sebagainya. Kita tengok sekarang, Ustaz, macam mana ibadah kita. Ustaz kata tadi macam mana manusia. Sebab itu, tuan-tuan, sebab itu saya nak menyebutkan, kita nak berehat sebentar. Kenapa Ustaz Kamal Syahri mengadakan pondoknya di Temerloh, mengadakan kompleks tahfiznya di Temerloh? Tuan-tuan, menyediakan bimbingan kepada manusia-manusia yang sudah berumur di tempatnya di Temerloh, tuan-tuan. Sebab kena mencari satu alternatif. Alternatif yang kita fikirkan dapat menyemaikan semangat daripada yang kecil-kecil sampai yang tua, sampai yang nak mati. Beribadahlah kamu dalam konteks ibadah yang sebenarnya, supaya kamu dapat diterima sebagai insan yang telah pun melaksanakan tugas dan tanggungjawab mengikut peraturan, mengikut hukum kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan, masya-Allah, nanti kita akan cerita selepas kita berehat. Kita berehat 1 minit setengah penuh, Ustaz, sebentar. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara
keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bihusnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Tuan-tuan, saya nak minta Ustaz Kamal dapat terangkan kita mungkin dalam seminit begitu ya. Apa institusi, apa yang sedang beliau lakukan di Kerbau, tuan-tuan, di Temerloh untuk pengetahuan. Eloklah kita sebarkan kepada pengetahuan umum apa yang kita lakukan ini. Sekurang-kurangnya inisiatif-inisiatif yang seperti ini membuka minda masyarakat untuk meletakkan kepada masyarakat ini dia ibadah. Mulai daripada hari ini fahamilah ibadah. Seluruhnya daripada rambut sampai ke kaki. Seluruhnya daripada timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan. Seluruh yang berputar itu adalah ibadah. Yang inilah yang dilakukan dengan pusat latihan tahfiz dan pusat pondok yang berada di Kerbau, di Temerloh. Sila Ustaz, terangkan sedikit Ustaz. Terima kasih. Jadi kompleks tahfiz Al-Quran Al-Qaradawi ini saya tak sebutkan madrasah seperti biasalah, ma'had, saya sebut kompleks. Kerana dalam ini pertama dia ada pusat pengajian tahfiz lah. Yang keduanya kita juga ada menyiapkan pondok-pondok keluarga emas yang tinggal di sini 24 jam dan wajib mengikuti program-program pengajian kita ya, terutama dalam menghidupkan hati dengan zikir dan pembentukan ibadah dengan kitab-kitab yang kita baca. Dan yang ketiganya kita juga menyediakan beberapa fasiliti lah untuk kegunaan orang awam. Di sini ada masjid, di sini ada auditorium, di sini juga ada bilik seminar yang boleh dimanfaatkan oleh mereka yang nak buat program di sini. Dan saya menawarkan Datuk sekali boleh timur-timur saya di pedalaman ini. Insya-Allah. Jadi secara umumnya pengajian di sini kita pelajar-pelajar yang terima masuk tak kenakan sebarang apa pembayaran lah. Masya-Allah. Tanggung semua dengan bantuan masyarakat. Sekarang itu tutup. Masya-Allah. Tuan-tuan ya, ini ibadah ya. Saya tak tahulah nilai ibadah tuan-tuan ya. Menyediakan facilities, saya dengar facilitiesnya tuan-tuan walaupun pendalaman begitu tetapi sangat-sangat menyenangkan. Suasana semula jadi, alam semula jadi yang sangat sesuai. Dalam bahasa Inggerisnya begitu kondusif untuk membina dalaman dan luaran manusia, terutama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan ya, di mana-mana pun, madrasah mana pun, kompleks mana pun, kita tuan-tuan dan puan berfungsi, insya-Allah kita mengharapkan sokongan dan dukungan daripada teman-teman. InsyaAllah bolehlah tuan-tuan melihat, saya rasa websitenya pun ada, Facebooknya pun ada. Buka saja tuan-tuan dan puan, Kompleks Tahfiz. Kita panggil apa Ustaz yang nama yang sebenarnya? Kompleks Tahfiz Al-Quran Al-Qaradawi. Kompleks ataupun Komtak. KOMTAQ. Ya, KOMTAQ. Kalau dalam websitenya macam mana? Kalau dalam websitenya KOMTAQ. Ya. Okey, masya-Allah.
Tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dapat mengulurkan bantuan. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, sebagaimana biasa, anjung husnul khatimah. Ustaz, kita nak melahirkan anjung husnul khatimah yang berkosnya ialah dalam 13 juta untuk membentuk manusia dalam ilmu yang dinamakan program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Saya belum sebutkan lagi tuan-tuan. Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Bagi tuan-tuan yang berumur 40 tahun ke atas, ada 5 modul. Tiap modul tu 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Dengan facilities yang disediakan insya-Allah. Semuanya non-profit. Macam juga Ustaz Kamal, non-profit. Kita tidak menyasarkan satu sen pun keuntungan, melainkan untuk membantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk anak-anak, tuan-tuan, anak yang dah dewasa sikit, 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita nak melahirkan anak yang soleh, anak yang solehah. Bila tuan-tuan berada dalam keadaan dinazak sakratul maut, anak inilah yang akan menyorongkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan mesti mati dengan kalimat ini. Dengan ibadah yang tulen, dengan ibadah yang jitu, dengan ibadah yang mengikut saluran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang memungkinkan kita mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umat anak Adam yang akhirkan kalimatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Allah menjadikan syurga kepada mereka. Tuan-tuan dan puan mati sekalian, insya-Allah. Ustaz, saya nak minta Ustaz ulaskan sini Ustaz. Ya. Cerita Nabi mengulas tuan-tuan dalam satu pengkebumian Ustaz. Apa Nabi kata? Orang yang menghantar jenazah ke kubur. Menghantar jenazah seperti bermusafir saja tuan-tuan. Menghantar jenazah ke kubur seperti bermusafir saja. Apa Nabi kata? Dikebumikan jasad, lepas tu habis kebumi balik ke rumah. Tak ada apa pun. Jasad yang dimasukkan ke liang lahat, jasad yang ditimbus, jasad yang ditalkinkan, jasad yang didoakan. Tak ada apa pun tuan-tuan. Televisyen tidak dibuka dalam masa 2 hari. Hari yang ketiga berpesta semula tuan-tuan dan puan. Kemudian apa dia kata? Kamu makan segala peninggalan mereka. Kita makan segala peninggalan mereka. Hutang dia ke tak hutang dia ke tak kisah. Kita gembira kerana ada rumah yang ditinggalkan, rumah sewa yang ditinggalkan. Dah angan-angan tuan-tuan. Apa yang nak dibuat bulanan, kutipan bulanan ini terhadap duit yang ditinggalkan oleh ibu atau ayah yang telah pergi. Kemudian tuan-tuan, kamu lakukan seolah-olah kamu kekal hidup. Ini Nabi kata, kamu lakukan semua itu seolah-olah kamu kekal hidup. Kamu tak mati-mati tuan-tuan dan puan. Akhirnya, kamu rasa aman dengan kemurkaan Allah. Allah murka, tapi kita rasa aman dengan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, dalam konteks kita bincang ini, macam mana nak letakkan manusia seperti ini Ustaz? Di kalangan kita, dalam kacamata kita, dan terutamanya dari kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana Ustaz? Itulah apa yang Nabi sebut, begitu indah, begitu mendalam maksudnya. Nabi mengatakan, kalau kita tengok, Nabi SAW menyebut, cukuplah kematian itu menjadi peringatan yang terbaik untuk kamu. Kenapa Nabi sebut begitu? Sebelum ini dalam hadis yang lain, Nabi pernah mengatakan bahawa dulu aku larang kamu pergi. Sekarang pergilah, kata Nabi. Kerana sesungguhnya kematian apa itu menjarah di kubur itu akan menghidupkan hati. Berdasarkan kepada kombinasi antara hadis yang Datuk baca dan apa yang saya sebut. Kenapa manusia menjadi begitu? Menghantar jenazah seolah-olahnya bersaksian, melihat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, tak rasa berseluruh menikmati apa yang ditinggalkan oleh si mati. Semuanya ini adalah berlaku apabila seseorang manusia melihat kematian itu, rutin kehidupan hidup, kemudian mati. Bagi mereka melihat kematian itu macam sedang apa yang Nabi maksud, apa yang Allah maksudkan dengan kematian itu, kata Imam Ghazali.
kematian itu adalah pintu awal akhirat. Kerana kematian itu berhubung kait dengan akhirat. Jadi sepatutnya bila kita tengok kematian, kita melihat bahawa lepas ini aku mati. Ya. Kerana itu untuk Nabi galakkan supaya kita sentiasa menjadikan kematian itu sebagai apa tu peringatan terakhir. Kita tengok nanti orang yang seumpama orang yang menyembahyangkan jenazah seumpama pahalanya 1 bukit Uhud. Mereka yang sembahyang kemudian menghantar jenazah ke kuburan, mereka mendapat selalu berapa di 2 bukit. Nabi kali ini supaya kita ambil berat tentang kematian yang berlaku pada saudara kita. Ingat hari ini mereka meninggalkan kita. Esok lusa mungkin kita. Persoalannya, saya nak kaitkan dengan hadis yang Nabi sebut tadi. Umur kita ke mana kita habis. Harta kita dari mana dan ke mana. Tanggungjawab amanah yang Allah bagi ke mana kita habiskan. Dan umur yang Allah bagi ke mana kita habiskan. Jadi, kita supaya jangan ada kecualian, maka Allah jadikan kematian. Kerana kematian itulah Nabi kata akan mengingatkan kamu dan kecualian yang telah kamu habiskan sepanjang itu. Masya Allah. Para penonton yang hormati sekalian, ada sikit yang tidak stabil di peringkat Ustaz di sana, mungkin internet agak kurang baik. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita terus bersiaran ya. Ustaz ada kurang sikit agaknya dekat di sana. Mungkin ada masalah internet sikit, ada masalah. Tuan-tuan, kita bersiaran ni tuan-tuan dan puan menggunakan internet. Jadi internet yang kuat, internet yang lemah, berbagai-bagai. Tetapi alhamdulillah sehingga ini tuan-tuan dan puan kita sudah bersiaran dekat 40 minit dah kita bersiaran. Nampaknya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala yang cantiknya tuan-tuan dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan, tapi Ustaz Kamal Syahri Al-Qadawi tuan-tuan dan puan dapat bersama dengan kita dan terus bersama dengan kita. Kita ada lebih kurang dalam 7-8 minit lagi tuan-tuan dan puan. Saya nak berikan satu ulasan, nak minta Ustaz mengulas lagi Ustaz. Satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bodoh, dia kata, orang yang paling bodoh adalah mereka yang leka mengikut hawa nafsu, kemudian dia meletakkan angan-angannya kepada Allah. Dia meletakkan angan-angannya kepada Allah. Angan-angan nak jadi orang baik, angan-angan nak masuk syurga. Tetapi tuan-tuan, pada yang sama, dia bodoh kerana leka mengikut hawa nafsunya. Macam mana Ustaz? Angan-angan aja. Aku ni Islam, aku Islam. Aku boleh taubat. Allah terima taubat kecuali syirik. Allah nak pergi haji, nanti dulu pencen baru boleh pergi haji. Allah terima, insya-Allah tak ada masalah. Aku zakat aku meniaga ni walaupun ada keuntungan, tapi kecil lagi keuntungan, kecil sangat. Nantilah keuntungan besar nanti, barulah aku tunaikan zakat dan sebagainya. Ini angan-angan tuan-tuan. Sebenarnya hawa nafsunya menakluki dia, tapi angan-angan kononnya Allah sayang kepada dia. Macam mana Ustaz? Hello. Ustaz dengar, Ustaz tak dengar ya? Hello. Peringatan daripada Nabi SAW ini memberikan kepada kita bahawa dengar tengok. Okey. Sangkut. Tak apa Ustaz. Sila. Okey dulu. Halo. Boleh. Sila Ustaz, sila. Sangkut sikit. Baik. Okey. Peringatan daripada Nabi SAW ini, peringatan daripada Nabi SAW ini bahawa manusia, semua orang akan nak syurga. Tanyalah yang tak sembahyang, solat malam, sedang bagaimana jalan apakah memerintah usaha, sedangkan untuk nak dapat sesuatu di dunia yang kecil dan bandingkan dengan syurga, kita kena usaha.
didirikan hebat di sisi Allah, takkanlah akan dicapai dengan penenangan dan juga sebab itulah bagi mereka yang mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tolong perbanyakkan taubat kepada Allah, kerana manusia tak lepas daripada taubat. Walau kata Yusuf Al-Qaradawi, kenapa? Sebab manusia menangguhkan taubat, antaranya kata Yusuf Al-Qaradawi, kerana mereka tertipu dengan sifat pengampun Allah Ta'ala. Kenapa? Mereka mengatakan, merasakan Allah Maha Pengampun. Ya, memang Allah Maha Pengampun. Al-Ghaffar, Allah mengampunkan dosa. Tapi kalau kita tak minta, bagaimana Allah nak mengampunkan kita? Yang kedua, kelalaian dan kecuaian kita merasakan harta kita mampu untuk selamatkan kita kembali. Ada di kalangan orang yang berharga, tak apa, nanti aku mati, aku akan panggil orang masjid untuk tahlil 40 hari 40 malam. Aku akan lakukan upah haji, aku akan lakukan bergaya-gaya. Rupanya tuan-tuan sekalian, ya, apa yang mereka angan-angankan itu tidak sama bagaimana apa yang sepatutnya mereka buat dengan harta. Masya Allah. Dan sebagai akhirnya, InsyaAllah. dalam kita nak mengharapkan syurga daripada Allah Ta'ala, ya, kita tak akan dapat syurga melainkan kita menjalankan tanggungjawab kita sesama manusia. Bagaimana dengan jiran kita yang tak sembahyang? Kita tak takut nanti Allah tanya itu jiran, apakah kamu tidak takut apabila jiran kamu nanti mendapat Allah, ini jiran aku, dia tak pernah pun suruh ajak aku sembahyang. Dalam kita nak melangkah ke syurga ini, masih pun nak mencapai dan semua kita kepada Allah untuk keselamatan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Tuan-tuan, ada sikit masalah kita punya apa ni, Ustaz, ya. Tak ada. Saya. Okey, apa ni, para penonton yang mati sekalian, agaknya connection tak berapa bagus. Tapi pun dah di hujung-hujung nampaknya yang tidak bagus ni. Tapi tadi dalam 40 minit kita berjalan dengan baik dan lancar. Apapun tuan-tuan dan puan, ya, dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Ustaz Kamal Syahri Al-Qaradawi ini, tuan-tuan memberikan gambaran dan tuan-tuan memberikan semangat kepada kita. Semangat kepada anak-anak muda, semangat kepada orang yang dewasa, tuan-tuan. Inilah dia, contoh-contoh. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan, ya, macam mana almarhum Datuk Ismail Qamus yang baru meninggal dalam bulan Ramadan yang lepas, tuan-tuan, ya. Berusung, tuan-tuan, naik kerusi roda, berusung naik ke pentas. Dalam keadaan tidak sihat, dalam keadaan tuan-tuan dialisis, dalam keadaan jantung yang tidak berfungsi dengan baik, dalam keadaan organ-organ yang semuanya sudah tidak berfungsi dengan baik, masih lagi dapat menyampaikan kuliah, masih lagi dapat menyampaikan ilmu semata-mata kerana tuan-tuan, kerana konsep ibadah yang sangat luas. Takut nanti mati, Allah tanya, ilmu yang ada kepada kamu, apa yang kamu buat tentang ilmu itu? Kamu sorokkan ilmu itu? Kamu pendamkan ilmu itu? Kamu simpan dalam tempayan ilmu itu? Atau ilmu itu kamu dendangkan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan, itulah prinsip yang dipegang oleh Ustaz Al-Fadhil Ustaz Kamal Syahri Al-Qaradawi yang kita dapati malam ni. Walaupun sakit, saya nampak tuan-tuan sakitnya, tetapi dah seminggu ni, batuk pun dah seminggu, tetapi Alhamdulillah bersiaran kepada kita agak lancar pada malam ini. Hanya internet saja di hujung-hujung ini yang tidak dapat bekerjasama dengan baik dengan kita. Apapun tuan-tuan dan puan, kita telah membincangkan mengenai persoalan ibadah, cuai melakukan ibadah. Yang pertama, ibadah tuan-tuan mesti dilihat daripada dua corong. Corong yang pertama ialah ibadah khususiyah, ibadah khusus. Dan satu lagi ibadah umumiyah, ibadah yang umum. Kepada masyarakat lebih familiar dengan ibadah khususiyah, tapi masyarakat kebanyakannya tidak familiar dengan ibadah umumiyah.
Yang kedua Ustaz yang sebutkan tadi tentang ilmu. Ilmu, tanamkan ilmu daripada kecil-kecil. Tuan-tuan lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 3 malam yang lepas tuan-tuan kita cerita mengenai pemuda-pemuda zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mujahid muda zaman Nabi Muhammad. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid, tuan-tuan puan Alqam ibn Abi Arqam, Ali bin Abi Talib, seluruhnya muda-muda. Semuanya diparas di bawah 15 tahun. Di bawah 15 tahun tuan-tuan. Tapi sudah juara-juara perang, panglima-panglima perang. Sudah juara-juara Al-Quran, juara-juara hadis, juara-juara untuk mentafsirkan Al-Quran, juara-juara ilmuwan tuan-tuan dan puan. Di mana kita tuan-tuan? Di mana kita? Mereka melaksanakan tuan-tuan daripada hidup sampai ke mati mereka. Islam itulah tangga. Islam itulah jambatan. Islam itulah ultimate kepada kehidupan mereka. Dan Allah dan Rasul merupakan itulah dia yang nak dipersembahkan apa juga yang dilakukan kecil atau besar. Ibadah kecil atau ibadah besar. Khusus ataupun umum. Semata-mata dilakukan kerana mengabdikan diri kepada Allah. Sebagaimana Ustaz menyebutkan di awal-awal tadi. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yang keempat tuan-tuan dan puan, apa yang disebutkan oleh Ustaz tadi. Kita lihat pengaruh-pengaruh luar tuan-tuan. Pengaruh materialism, pengaruh secularism. Dan yang penting tuan-tuan, yang paling teruk sekali Ustaz, di kala akhir-akhir ni budaya hedonism namanya. Budaya nafsu, budaya syahwat. Itulah yang mengekang kita. Itulah yang mengekang tangan kita. Itulah yang mengekang kaki kita. Itulah yang mengekang dada kita. Itulah mengekang pemikiran kita. Dan itulah yang mengekang nafsu syahwat kita. Apa kata kepada anak-anak muda tuan-tuan? Anak-anak muda kita bagaimana sekarang ini? Hari-hari tuan-tuan. Mereka ditembak, dilanda oleh nafsu syahwat, budaya nafsu syahwat ini. Dan yang kelima yang disebut oleh Ustaz tadi tuan-tuan, satu fenomena lagi. Menghina Islam, menghina Nabi, menghina Al-Quran, menghina perjuangan Islam, menghina Mahat Hafiz, menghina institusi-institusi Islam. Dan mereka nak tuan-tuan, nak berhentikan JAKIM, nak berhentikan mufti-mufti. Tuan-tuan cuba bayangkan tuan-tuan. Jadi inilah dia tuan-tuan. Maka oleh kerana begitu cabarannya begitu besar, maka kita kena bangkit bersama-sama tuan-tuan. Apa dia? Mempertahankan Islam, agama suci Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan inilah tuan-tuan jihad. Tuan-tuan dan puan, dalam hidup ini Allah sebut kepada kita, tuan-tuan mesti sayang kepada 3 perkara. Dunia pun sayang, tapi jangan ini dikurangkan sayangnya daripada dunia. Apa dia? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Hendaklah kamu sayang Allah, hendaklah kamu sayang Rasul, hendak kamu sayang perjuangan berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika sekiranya kamu tidak melakukan, tunggu kata Allah, tunggu sehingga aku mendatangkan balasan aku kepada mereka. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada kumpulan ini. Mungkin termasuk saya takut tuan-tuan. Kumpulan fasik ini tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih yang tak terhingga. Tuan-tuan, saya sebenarnya sedang menjadualkan Ustaz Kamal Syahri dalam bulan 7 yang akan datang ni. Paling tidaknya ada 2 pertemuan. Saya akan hubungi Ustaz Kamal Syahri. Saya harap masa tu beliau dah sihat. Kita doakan supaya beliau sihat dan sebagainya. InsyaAllah teman-teman sihat. Dan tuan-tuan dan puan ya, kepada teman-teman insyaAllah yang ada kelebihan sedikit, zakat yang nak dibayar, infak yang nak diberi dan sebagainya, sampaikanlah kepada tuan-tuan Komtak QMTAQ, satu institusi, satu organisasi, satu pertubuhan yang dikepalai oleh Ustaz Kamal Syahri Al-Qardawi. Dan bagi pihak kami pula tuan-tuan, Anjung Husnul Khatimah dengan buku-buku, 3 serangkai buku itu yang menghala kepada pendidikan hujung usia, pendidikan anak-anak untuk menjadi anak yang saleh, anak yang salihah. Dan juga tuan-tuan dan puan, kita punya Anjung First Move Child Care Center yang kedua, kalau ada keuntungannya seluruhnya disumbangkan kepada Anjung Husnul Khatimah. Selain daripada itu, besok tuan-tuan, jam 7 pagi besok. Jam 7 pagi besok, sejak daripada 13 Mac tuan-tuan. 13 Mac Ustaz, sampai sekarang ni hampir 4 bulan dah. Tak pernah lagi gagal setiap subuh.
kita bertemu dengan tuan-tuan dalam program namanya Titisan Embun Pagi. Titisan Embun Pagi. Dan malam besok tuan-tuan ada seorang lagi akan bertemu dengan kita insya-Allah pukul 9.15 pada malam besok. Jadi tuan-tuan dan puan, dengan itu kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Kita doakan Ustaz sihat. Kita doakan tuan-tuan para penonton yang betul Islam, dan kita doakan supaya Ustaz sihat dan orang-orang lain pun, teman-teman dan sahabat-sahabat khususnya alim ulama yang memimpin kita, sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik untuk terus memimpin kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.